Program Eksplorasi dan Motivasi Kendiri adalah sebuah program yang dirancang untuk membantu murid-murid yang akan menduduki peperiksaan PSR. Fokus utama program ini dijalankan adalah untuk meningkatkan motivasi murid-murid tahun 6 yang akan menghadapi peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR nanti. Seramai 174 orang murid yang menyertai program pada hari tersebut dari Sekolah Rendah Sungai Tali Lumut 2, Sekolah Rendah Labi, Sekolah Rendah Lumut, Sekolah Rendah Merangking, Sekolah Rendah Orang Kaya Panglima Berandai Bukit Sawat, Sekolah Rendah Sungai Liang dan Sekolah Rendah Sungai Traban. Mesti ada matlamat. Matlamat. Kamu nomor satu. Biasa nomor satu mana yang mana? Sekolah Rendah Sungai Tali. Siapa? Dua. Yang banyak lagi tadi dari Sekolah Rendah yang banyak kerja. Siapa yang selalu nomor satu mana? Sasaran bagi program tersebut adalah murid-murid tahun 6 Zon Liang, Lumut dan Pedalaman yang bakal menduduki peperiksaan PSR tahun 2014. Dua orang penceramah dan tenaga pengendali iaitu Major Rusli bin Bujang dan Amiza binti Zainal Abidin. Ada empat objektif bagi program pagi ini, iaitu satu, memberikan pendedahan dan persediaan mentaliti dan fizikal kepada murid-murid tahun 6 yang akan menduduki peperiksaan penilaian sekolah rendah. Kedua, membantu meningkatkan motivasi diri murid-murid dalam hasrat untuk mempertingkatkan pencapaian akademik mereka. Yang ketiga, mempertingkatkan kemahiran komunikasi, sosialisasi dan kerjasama di dalam diri murid-murid. Dan yang last sekali, membimbing murid-murid dalam 9 proses belajar berkesan, iaitu menetapkan matlamat, pengurusan masa, tindakan yang konsisten, teknik membaca, teknik membuat nota, teknik mengingat, teknik menjawab soalan, teknik sebelum menghadapi peperiksaan dan menduduki peperiksaan. Okey, kebanyakan yang pertama dan kedua tu sama juga objektifnya tu untuk peningkatan prestasi akademik. Yang berlainan pada pagi ini ialah yang keempat sekali. Tadi saya beritahu objektifnya di mana ada menyentuh 9 proses belajar yang berkesan, iaitu menetapkan matlamat, pengurusan masa, tindakan yang konsisten, teknik membaca, teknik membuat nota, teknik mengingatkan, teknik menjawab soalan, teknik persediaan sebelum menghadapi peperiksaan dan menduduki peperiksaan. Okey, alhamdulillah dari segi assessment yang kami lihat ada peningkatan. Jadi dari segi motivasi pun murid-murid dari segi motivasi hendak belajar itu pun dapat dilihat. Dia punya peningkatan pelajaran seharian pun ada sedikit sebanyak menunjukkanlah. Learning how to learn. Learning how to learn terdiri daripada dua komponen utama, iaitu teknik belajar berkesan dan strategi menghadapi peperiksaan. Dilaksanakan dalam bentuk ceramah, bimbingan, motivasi dan latihan kemahiran secara individu dan berkumpulan. Sasaran utama program adalah murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan penilaian sekolah rendah. Empowering mindset, yakni learning how to fulfill our potential. Empowering mindset mendedahkan kepercayaan tentang diri sendiri yang telah banyak mempengaruhi kehidupan kita selama ini. Apa yang selama ini dianggap sebagai personaliti sebenarnya tumbuh berkembang mengikut mindset yang dipegang. Tanpa disedari, mindset yang salah telah menghalang untuk terus berkembang maju. Dalam konteks ini, para peserta akan diberikan penjelasan mengenai mindset dan menunjukkan bagaimana memanfaatkan seterusnya melonjakkan potensi mereka yang sebenar untuk menghadapi peperiksaan dan cabaran yang akan datang. Antara kandungan program iaitu eksplorasi dan motivasi kendiri, iaitu konsep motivasi merangkumi eksplorasi, motivasi dan transformasi.
dan perkembangan kendiri. Peserta akan dibawa untuk meneroka potensi diri mereka yang sebenarnya sebelum mempelajari bagaimana menyemarakkan motivasi diri sendiri mahupun orang lain bagi persediaan menghadapi peperiksaan. Pelajar yang bermotivasi tinggi akan dapat berfungsi dengan berkesan, lebih komited dan seterusnya dapat diharap untuk mencapai matlamat. Dengan motivasi yang betul, seseorang akan lebih bersedia untuk menghadapi sebarang cabaran dan lebih berjaya dalam kehidupannya. Diharap dengan adanya program tersebut akan dapat mencapai sasaran program dan para peserta berjaya mencapai matlamat keputusan peperiksaan pada tahun ini. Alhamdulillah, Auda, itu dia tadi bahan yang telah pun disediakan oleh Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian kita. Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita satu suasana yang selesa dan menyamankan. Justru itu, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Cawangan Daerah Tutong telah mengadakan projek penghijauan dan pembisaian kawasan di sepanjang Jalan Bukit Bendera dan pusing keliling berdekatan dengan Mahat Islam Brunei. Ianya merupakan salah satu usaha untuk mencantikkan kawasan dengan berbagai jenis pokok bunga di sepanjang pembahagian jalan dan pasu-pasu yang dibina di kawasan pusing keliling berdekatan dengan Mahat Islam Brunei. Ketua Bahagian Perancangan dan Pengurusan Alam Sekitar, Jabatan Alam Sekitar selaku Ketua Cawangan Jastri Tutong menjelaskan mengenai projek penghijauan dan pembisaian Bukit Bendera ini. Sebenarnya tujuan Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi untuk mengadakan projek pembisaian dan mencantikkan lagi kawasan Bukit Bendera ini adalah salah satu tujuan berterusan jabatan dalam memastikan kawasan daerah Tutong ini kelihatan lebih menarik dan cantik, ditumbuhi dengan pokok-pokok bunga, pokok-pokok yang bolehnya orang atau mencantikkan lagi kawasan-kawasan di daerah Tutong ini dalam usaha untuk menjadikan Pekan Tutong ini dalam taman, Pekan Tutong dalam taman. Di antara target jabatan ialah untuk melibatkan beberapa buah sekolah di negara ini, umumnya di daerah Tutong, kerana sebelum ini jabatan telah melibatkan beberapa buah jabatan-jabatan kerajaan dan juga orang ramai dalam sama-sama membantu pihak jabatan dalam membuat projek-projek jabatan itu menanam pokok-pokok bungaan dan pokok-pokok di kawasan-kawasan landscape. Ini bertujuan untuk menyemai sikap tanggungjawab dan kepunyaan, sense of ownership di kalangan para penuntut sekolah dan juga penduduk-penduduk di daerah Tutong ini dalam sama-sama mempunyai sikap yang ingin melihat kawasan Pekan Tutong ini kelihatan cantik dan bersih. Dalam peringkat ini, kawasan-kawasan yang terlibat ialah di kawasan Central Median Bukit Bendera Tutong dan juga pusing keliling Mahat Islam Brunei, dan ianya akan dilaratkan ke seluruh kawasan Pekan Tutong ini nanti, insyaAllah. Maintenance itu ialah rancangan jabatan yang rutin kerana jabatan bertanggungjawab dalam memelihara
dan memastikan maintenance kawasan-kawasan landscape yang ada di bawah jagaan jabatan terpelihara dan tidak nyorang tu merugikan pihak kerajaan. Jadinya itu adalah salah satu tugas dan tanggungjawab jabatan dalam memastikan maintenance kawasan-kawasan landscape itu terpelihara. Pihak jabatan dan juga mungkin jabatan-jabatan kerajaan yang lain perlu berharap agar orang ramai sama-sama membantu pihak kerajaan dalam memastikan apa jua kemudahan-kemudahan termasuk kawasan-kawasan landscape yang disediakan oleh pihak kerajaan ini dijaga dengan nyorang sama-sama menjagai, jangan ada yang memugut dan mengambil bunga-bunga yang telah ditanam kerana pihak kerajaan telah pun berbelanja dengan begitu banyak dalam memastikan kawasan landscape di daerah ini kelihatan cantik dan nyorang tu bisa dipandang mata. Jadinya saya pun berharap semua pihak orang ramai dan juga individu memainkan peranan mereka masing-masing dalam memastikan dan juga membantu pihak kerajaan dalam memelihara apa jua bunga-bunga yang ditanam di kawasan-kawasan landscape. Inisiatif ini telah melibatkan kira-kira 150 orang penuntut dan NGO, iaitu penuntut dari Sekolah Menengah Muda Hashim, Mahat Islam Brunei, Sekolah Menengah Sufri Bolkiah, Kelab Pusat Belia Tutong dan Kelab Motosikal Kekal. Dengan melibatkan penuntut-penuntut dan para belia di daerah ini khususnya, akan dapat menyemai rasa tanggungjawab dan kesedaran di kalangan mereka tentang keindahan alam sekitar yang perlu dijaga bersama-sama. Bukan hanya tanggungjawab ini diletakkan di bahu kerajaan sahaja. Kepentingan menjaga alam sekitar adalah penting untuk manusia, terutamanya terhadap sistem pernafasan kita. Persekitaran yang bersih membolehkan kita menyedut udara yang segar. Udara yang bersih dan segar sememangnya amat penting untuk kesihatan. Kerana itulah kita memerlukan kawasan yang segar dan bersih yang dipenuhi dengan tumbuhan menghijau. Keindahan dan kebersihan alam sekitar adalah tanggungjawab